Abdul Hadi desak kerajaan tidak tutup pintu nasihat bagi jamin keadilan terus ditegakkan. Perdana Menteri Kesar Dialog Sihat diadakan berhubung RUU Mufti Wilayah Persekutuan. UMNO bidas puah berang dengan sikap pandang ringan kerugian pelaburan Fashion Valley. MP Bersatu dakwa kerajaan sepatutnya bertemu wakil PN selepas MOU ditolak. Saifuddin Nasution minta semua pihak berfikiran terbuka apabila berbicara isu RUU tahanan rumah. KPKM tumpu usaha bangunkan semula tanah sawah terbiar untuk tanam padi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mendesak kerajaan agar tidak menutup pintu untuk ditegur dan nasihat bagi menjamin keadilan di negara ini terus ditegakkan. Katanya, kebebasan mestilah diberikan untuk memberi nasihat kepada kerajaan bagi menjamin keadilan berlaku. Katanya menerusi laporan sebuah portal, banyak perkara yang tidak boleh disentuh sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut di dalam Al-Quran, hendaklah berpesan-pesan kepada yang benar dan berpesan dengan sabar. Manusia ada kelemahan-kelemahan dan yang boleh membetulkan manusia itu adalah nasihat-nasihat. Beliau berkata demikian ketika membahaskan Belanjawan 2025 di Dewan Rakyat pada Selasa. Mengulas lanjut, Presiden PAS itu mendakwa jika kerajaan ditegur, pelbagai tindakan dikenakan ke atas ahli Parlimen Pembangkang termasuk dihalau keluar ketika persidangan Dewan Rakyat. Tidak dibenarkan untuk masuk ke Dewan Rakyat selain disiasat polis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa satu dialog yang sihat dan membina diadakan berhubung rang undang-undang RUU Mufti Wilayah Persekutuan 2024. Menerusi laporan FMT, walaupun kritikan terhadap rang undang-undang itu sah dalam beberapa aspek, beberapa bantahan datang daripada mereka yang mempunyai pandangan Islamofobia. Beliau berkata itu kerana ada yang tidak dapat membezakan antara pandangan fanatik ekstremis dan keperluan untuk mempromosikan Islam secara sederhana. Datuk Seri Anwar berkata ia memerlukan wacana yang sihat dan beralasan melibatkan semua perspektif untuk menyelesaikan polemik yang menyelubungi rang undang-undang itu. RUU Mufti Wilayah Persekutuan yang dijangka dibahaskan di Dewan Rakyat bulan ini telah dikecam kerana mendakwa memberikan kuasa yang tidak dikawal kepada pegawai agama. Kenyataan bekas ahli Parlimen DAP Tony Phua berkait kerugian pelaburan Fashion Valley menjadi perbahasan beberapa pihak apabila kini timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dan Ketua Pemudanya Dr. Akmal Saleh pula membidasnya. Dalam satu ucapan di laman X, Muhammad turut membidas kenyataan Phua yang membandingkan keputusan khazanah melabur dalam Fashion Valley tetapi tidak dalam Grab. Muhammad dipercayai merujuk artikel pada 2018 yang memetik Najib Razak mengkritik PH kerana menuduh isterinya memiliki Grab dan Uber. Namun, pemeriksaan oleh Malaysia kini tidak menemui sebarang bukti Phua atau mana-mana ahli politik PH pernah membuat dakwaan tersebut. Sementara itu, Akmal juga membidas Phua yang dilihat memandang ringan kerugian 44 juta yang dialami khazanah dan PNB dalam pelaburan Fashion Valley sebagai sebahagian daripada risiko biasa dalam pelaburan modal teroka. Akmal berkata walaupun untung dan rugi perkara biasa dalam perniagaan, namun bukan amalan menggunakan dana awam untuk syarikat yang telah mencatat kerugian selama 5 tahun berturut-turut. Kerajaan sepatutnya bertemu dengan Wakil Perikatan Nasional PN selepas draft cadangan Memorandum Persefahaman MOU berkait peruntukan pembangkang ditolak September lalu. Perkara itu disuarakan ahli Parlimen Ketereh
Clear Muhammad Noor yang dipetik berkata kepada FMT, rundingan tidak sepatutnya ditutup seperti yang diumumkan semalam oleh Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof yang mewakili kerajaan dalam perbincangan dengan pembangkang. Menurut Wakil Rakyat Bersatu itu, tindakan menutup rundingan hanya memaparkan sifat tidak ikhlas kerajaan dalam membantu rakyat di negeri pembangkang yang turut sama membayar cukai. Beliau juga menjelaskan ketiadaan peruntukan itu mungkin menyukarkan mereka menghulurkan bantuan pada musim tengkujuh tidak lama lagi. Semalam, Fadilah berkata, pintu rundingan berhubung MOU berkait peruntukan pembangkang sudah ditutup, memandangkan keputusan PN menolaknya sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail meminta semua pihak untuk berfikiran secara terbuka dan tidak jumud ketika berbahas isu berhubung rang undang-undang RUU tahanan di rumah. Katanya, perkara itu tidak seharusnya menjadi polemik yang boleh memecah belahkan rakyat. Itu kerana terdapat pihak yang mendakwa program tahanan di rumah mahu dilaksanakan semata-mata bagi membebaskan seseorang daripada hukuman penjara. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata, individu yang dipilih bagi inisiatif tahanan di rumah hanya membabitkan mereka yang melakukan kesalahan kecil dan bukan penjenayah tegar atau kesalahan serius. Menurutnya, kapasiti maksimum yang boleh ditampung oleh penjara pada ketika ini adalah sekitar 74,000 orang tahanan. Namun begitu katanya, seramai 87,000 banduan menjalani hukuman di penjara dan ia menyebabkan kesesakan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang menumpukan usaha membangunkan semula tanah sawah terbiar untuk penanaman padi sekaligus meningkatkan tahap sara diri SSR beras negara. Menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, bagi tujuan itu, kementerian sudah mengenal pasti beberapa kawasan tanah sawah terbiar di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Beliau berkata antara faktor banyak tanah sawah terbiar adalah disebabkan penghijrahan dan kurangnya minat generasi muda terhadap penanaman padi. Sementara itu, Muhammad sekali lagi menegaskan bahawa KPKM tidak akan campur tangan dalam urusan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap pertubuhan peladang kebangsaan Nafas. Beliau bagaimanapun berkata KPKM akan sentiasa memberikan kerjasama yang sepenuhnya dalam apa jua pertolongan yang diperlukan oleh SPRM dalam urusan tersebut. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstat News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstat Malaysia dan subscribe YouTube Netstat TV. Netstat Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.